Bismillah, bismillah. Malam dah. Tak ada kerja lain. Ajak kita kat sama. India. Tak ada tempat. Selamat. Korea coronavirus, Japan coronavirus, India pergi, China coronavirus, Australia payah visa. Lancor. Ada kawan hantar tiket murah. Semua payah. Australia visa payah. Hotline COVID dia panggil COVID COVID ke COVID? COVID-19. Indonesia tak ada virus. Ha? Indonesia tak ada. Indonesia jam. Tak best. Apa sih? Malaysia bagus. Cantik. Sabah. Filipin best. Itu pun ada. Pergilah Palawan. Cepatlah. 2.34 dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faslun fil ghusli ataupun fi al-ghasli. Kita ayat dah tadi biasanya fuqaha, bukan semua pun, sebahagiannya dia membezakan antara baris depan dengan baris atas. Kalau baris depan biasanya merujuk kepada mandi, kalau baris atas dia merujuk kepada basuh. Jadi tuan-tuan, sekarang kita masuk bab mandi, iaitu bab mandi wajib, bab mandi janabah. Kesimpulan dia, kita buat kesimpulan dululah baru kita baca matan. Kesimpulan dia tuan-tuan, ada beberapa perkara yang mana mewajibkan seseorang itu mandi. Ada perkara yang mana berkongsi antara lelaki dengan perempuan, ada perkara yang mana khusus hanya untuk perempuan sahaja. Hak khusus untuk perempuan sahaja ada 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah. Betul tak? Haknya retina je ada, sajak tak tahu ada ke tak. Yang 3 lagi ialah yang mana berkongsi antara lelaki dengan perempuan. Maksudnya dia berlaku kepada lelaki, berlaku kepada perempuan. Yang pertama ialah keluar mani, yang kedua ialah bersetubuh, yang ketiga ialah mati. Nampak tak? Yang pertama keluar mani, yang kedua bersetubuh walaupun tak keluar mani, yang ketiga ialah mati. Ini berlaku kepada lelaki dan juga berlaku kepada perempuan. Adapun perkara yang mana khusus untuk perempuan sahaja, maka ia melibatkan haid, dia melibatkan nifas dan juga wiladah. Saya rasa tuan-tuan tahu belakang dah gapo takrif haid, gapo takrif nifas, gapo takrif wiladah. Hak tu boleh jumpa dalam kitab-kitab lain. So, sekarang apabila berlaku salah satu daripada 6 sebab ini, maka seseorang itu wajib mandilah untuk membolehkan dia solat dan seumpamanya. Kalau dia mati, itu merupakan satu tuntutan yang wajib untuk dimandikan. Salah satu perkara yang mana perlu dilakukan kepada mayat. Yang pertama ialah dimandikan, yang kedua dia dikafankan, yang ketiga dia disolatkan, yang keempat dia dikebumikan.
Nanti akan ada kitabul janaiz, tetapi hanya ringkas sahaja di belakang nanti. Sebab dia suruh ngaji kitab tinggi lagi lepas tu. Hak ni just orang kata permulaan untuk budak-budak. Qala al-musannif rahimahullah, kalau dalam kitab saya ni dia kata faslun fil ghusli, dia letak antara bracket yang segi empat tu, itu adalah tambahan daripada pensyarah kitab ni. Sebab yang asal mungkin tak ada. Tak tahu tuan-tuan ada ke tak. Faslun saja, dia tak letak tajuk kan. So antara kelebihan cetakan saya ni, dia bagi tahu matan dia ni dia ambil daripada mana. Dia kata manhaj tahqiq matn risalatul jami'ah ni, dia ada 5 nuskah khattiyah. Jadi dia ni dia ambil daripada nuskah khattiyah yang bagus lah. Ada 5 tu. Dan di awal-awal ni dia hanya matan sahaja, dan dia bagi tahulah perbezaan yang ada di antara manuskrip-manuskrip tu. Kemudian disyarahkan berdasarkan apa yang ditahqiq. So setengah-setengah kitab dia syarah, tapi dia tak royak matan tu dia ambil nuskah mana. Nampak tak? Jadi kita akan jumpa perbezaan sedikit sebanyak. Tapi ala kullin, hak ni dia mula dengan matan dulu, kemudian baru dia syarah. Qala al-musannif rahimahullah faslun fil ghusl wa in kana alaihi janabatun. Kalau ke atas seseorang itu janabah, maksudnya berada dalam hal keadaan janabah, kita namakan dia sebagai hadas besar. Ada setengah kitab hadas ni dia bahagi kepada 3. Satu hadas asghar, satu hadas tak tahulah dia panggil mutawassit ke apa, satu lagi hadas akbar. Jadi kenapa dia bagi kepada 3 ni? Melihat kepada apakah perkara yang dilarang disebabkan oleh wujudnya hadas tersebut. Kalau hadas asghar, seseorang itu tidak boleh solat, tidak boleh sentuh Quran, tidak boleh tawaf. Betul tak? Dia boleh baca Quran, dia boleh berada dalam masjid. Betul tak? Kalau hadas yang pertengahan, biasanya hadas-hadas besar selain daripada haid nifas tu. Macam satu yang mana berada dalam keadaan berjunub, keluar mani disebabkan oleh jima' ataupun disebabkan oleh mimpi sebagai contoh. Jadi perkara yang dilarang ataupun diharamkan ke atas dia bertambah daripada hadas asghar tadi. Dia tak boleh solat, dia tak boleh tawaf, dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sentuh Quran, dia tidak boleh berada dalam masjid. Betul tak? Semakin bertambah. Kemudian hadas akbar yang melibatkan haid dan nifas, semua benda tadi dia tak boleh buat lah. Betul tak? Jadi dia tidak boleh lalu dalam masjid, dia tak boleh berjima' dengan suami dia, ada banyak benda lagi lah yang tak boleh buat. Dan hatta kalau dia suci daripada darah dia sekalipun, suami dia tak boleh berjima' dengan dia sehinggalah dia mandi. Jadi atas dasar perkara yang mana diharamkan ke atas seseorang itu disebabkan oleh wujudnya hadas itu, ulama ada yang bahagi kepada 3. Tetapi yang masyhur pembahagian di sisi kita ialah hadas asghar dan juga hadas akbar. Betul tak? Hadas asghar yang mana memerlukan kepada wudu, hadas akbar memerlukan kepada mandi. So dia kata wa in kana alaihi janabatun, min di situ dengan maksud bisababi, disebabkan oleh mujama'ah, iaitu berlakunya persetubuhan. Dia kata berlakunya persetubuhan. Dia kata berlakunya persetubuhan sama ada lelaki dengan wanita, keluar mani ataupun tak keluar mani, jalan depan ataupun jalan belakang, lelaki dengan lelaki ataupun lelaki dengan binatang, keluar mani ataupun tidak keluar mani. Semua benda itu dinamakan sebagai mujama'ah. Betul tak? Semua benda itu dinamakan sebagai mujama'ah. Dan yang menjadikan dia berhadas besar ialah apabila kepala kemaluan lelaki tersebut yang dinamakan sebagai hasyafah tenggelam, bahagian kepala sahaja tenggelam di dalam kemaluan wanita. Itu yang dimaksudkan dengan idzal taqa al-khitanan. Apabila dua khitan,
bertemu. Bukan bertemu tu dengan maksud dia sentuh. Sebab khitan, tempat khitan orang lelaki tidak sama dengan tempat khitan orang perempuan. Betul tak? Idza taqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl. Apabila dua khitan bertemu maka wajiblah mandi. Sama ada keluar air mani ataupun tidak keluar air mani, itu cerita lain. Maksud bertemu di situ bukan bersentuh, tetapi ialah bertentangan. Maksudnya tempat khitan lelaki ialah di bahagian kepala tu, bahagian kulit yang dibuang tu kan. Jadi bila dihilangkan hasyafah, kepala kemaluan lelaki, di dalam kemaluan wanita, sama ada kemaluan depan atau kemaluan belakang, we are not talking about halal haram. Kita cerita tentang kalau benda tu berlaku, iaitu bertentangan, maka wajiblah untuk mandi. Dia kata al-jima' wa huwa ilajul hasyafah. Dia kata ilajul hasyafah iaitu memasukkan kepala kemaluan lelaki. Dia kata ra'sul dzakar fil farji, dalam kemaluan. Biasanya penggunaan uruf faraj ni, kita sebut faraj sebenarnya adalah dengan sukun. Fil farji, farj ialah kemaluan, tak kira depan ataupun belakang. Tetapi dari sudut penggunaan, biasanya orang kata farj ini ialah kemaluan hadapan. Betul tak? Sama ada lelaki ataupun perempuan, kedua-duanya disebut sebagai farj dalam bahasa, depan ataupun belakang. Tetapi ghalib penggunaan ialah kemaluan bahagian depan untuk orang wanita. So dia kata ilajul hasyafati fil farji, iaitu menghilangkan kepala kemaluan lelaki di dalam kemaluan, tak kira depan ataupun belakang. Sebab tu dalam ni dia kata ila ma la yajibu ghusluhu minal farji walau duburan aw farja mayyitin aw bahimah. Tak kira manusia, lelaki ataupun perempuan, binatang ataupun manusia. Nampak tak? Ada buat ni. Jadi dia kata wa illam yunzil, walaupun tidak mengeluarkan mani, nampak tak? Maka wajib ke atas dia untuk mandi hadas apabila dia ingin menggunakan solat sebagai contoh. Itu yang pertama. Yang kedua, au khuruji maniyin, ataupun keluar mani. Keluar mani ni tuan-tuan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Binaumin, disebabkan oleh tidur, dia tak sengaja, dia mimpi. Nah, ataupun selain daripada mimpi, dia sengaja ataupun dia tak sengaja. Dia fikir ke, dia mula aku kena jaga sikit, dia gosok ke, dia apa lagi bahasa ke guna, gosok, gentil, apa lagi orang guna, tenyeh, gapa-gapa je lah, pada pandai lah saya memikir. Dia kata khuruji maniyin binaumin aw ghairihi, sama ada disebabkan oleh tidur ataupun bukan tidur, sengaja ataupun tidak sengaja. Yang paling penting keluar mani, maka wajiblah ke atas dia untuk mandi. Dia kata lazimahu ghuslu jami'i badanihi, maka wajib ke atas dia, lazimahu ay wajaba alaihi, untuk dia basuh keseluruhan badan dia, mana-mana rambut, mana-mana celah, mana-mana lipatan dan seumpamanya lah, kena rata dengan air. Ma'ani yati raf'il janabah, berserta dengan niat untuk mengangkat janabah. Nampak tak? Dia ada dua je rukun dalam masalah ni tuan-tuan, iaitu yang pertama dia kena niat ketika mana dia basuh mana-mana anggota badan dia, dan yang kedua dia kena ta'mim air ke seluruh anggota badan dia supaya kena keseluruhan kulit dia. Faham tak? Kalaulah ada benda-benda yang menghalang air daripada sampai ke kulit, dia ada dua keadaan. Yang pertama sekali, kalaulah benda itu boleh hilang dengan jirusan air itu, cukup dah. Kalau tak boleh hilang dengan jirusan air itu, wajib untuk dihilangkan dahulu. Nampak tak? Kalaulah ada tai cicak stokor sini, kalau kita mandi dia akan hilang kan, hak tu tak wajib kita buang dahulu. Tapi kalau ada benda yang mana tak hilang, macam cat, liquid dan seumpamanya, kita kena buang dahulu baru kita boleh mandi. Nampak tak? So dua ni sahaja merupakan syarat sah mandi wajib. Yang pertama niat ketika mana kena air pada mana-mana anggota badan, tak kira lah kena rambut dulu ke kaki dulu ke whatever. Yang kedua ialah rata keseluruhan badan dengan air. Tak ada lah, mudah je tuan-tuan. Cumanya sini dia sebut dua je, dia tak sebut tentang hak mati, iaitu laki dan perempuan dia berkongsi tiga perkara kan, mujama'ah, keluar mani,
Yang ketiga mati. Ada para perempuan ada 3 benda yang mana dia bersendirian. Haid, nifas dan juga wiladah. Nampak tak? Cuma sini dalam syarah ni dia akan ceritalah ciri-ciri mani supaya kita kenal apa itu mani, apa itu madhi, apa itu wadi. Jadi ciri-ciri mani ni tuan-tuan biasanya ada 3 ciri. Kalau ada salah satu daripada 3 ciri ni, cukup dah untuk dia dihukum sebagai mani. Jadi bila dihukum sebagai mani, ada beberapa kesan lah. Yang pertama sekali, mani itu dia tidak najis. Kalau kena pada pakaian kita ke apa ke, walaupun kita tak basuh, dah, benda itu suci, kita boleh guna untuk solat dan seumpamanya lah. Dan yang kedua, kerana dia mani mewajibkan mandi. Kalau madhi pula ataupun wadi pula dia najis, maka kalau kena pakaian kita, wajiblah untuk kita basuh, untuk guna untuk solat tak? Tapi tak wajib untuk kita mandi. Nampak tak? So, dia sebutlah 3 ciri-ciri mani. Yang pertama, taladzuzun bi khurujihi wa futurun aqibah, iaitu dia keluar dalam keadaan lazat, tetapi selepas keluar dia akan jadi macam kendor syahwat dia. Secara umumnya dia akan kendor syahwat dia. Berbeza dengan madhi. Madhi ni dia keluar mungkin dalam keadaan ada orang rasa lazat, ada orang tak rasa apa pun, tetapi dia tahu basah. Faham tak? Tetapi dia tidak kendor dia punya syahwat. Benda tu kalau dia berterusan fikir, berterusan sentuh, berterusan tengok, dia benda tu akan berterusan lah. Faham tak? Madhi dia keluar. Kalau dia jenis madzak, banyak keluar madhi, dia akan keluar. Dan syahwat dia berterusan. Selagi mana mani dia tak keluar, dia punya syahwat berterusan. Nampak tak? Tetapi keluarnya madhi dia tidak sama dengan kelazatan keluarnya mani. So ini adalah ciri yang pertama, taladzuzun bi khuruji wa futurun aqibah. Yang kedua, khurujuhu bi tadaffuqin duf'atan ba'da duf'ah, iaitu keluar secara pancutan. Walaupun lemah tetapi dia ada rasa pancutan. Allah SWT sebut dalam Quran, mimma inda afiq, daripada air yang mana memancut. Yang ketiga, raihatu tal'in nakhal awil ajin idza kana ratban, bau dia seperti bau duh ataupun bau apa dia panggil, tal'in nakhal ni dia macam apa yang keluar daripada tandan tu, dia panggil apa ya? Macam tandan muda yang ada kurma tu, dia bau lagu tu. Tak tahulah tuan-tuan pernah pergi cium ke tak? Tak. Dia bau. Kalau dalam keadaan dia masih lagi basah, ataupun kalau dia ni dah telah berada dalam keadaan kering, maka bau dia seperti bau putih telur. Wallahualam, siapa buat kek dia tahulah kot. Jadi dia kata tidak wajib untuk ada 3 ciri ni untuk satu-satu benda tu dikira sebagai mani. Salah satu cukup dah. Faham tak? Biasanya orang kalau dalam keadaan sedar benda tu keluar, dia tahulah sama ada dia keluar dalam keadaan lazat dan lepas tu dia dah semakin tidak bersyahwat, ataupun keluar dalam keadaan memancut. Dan baulah biasanya ketika mandi dia masih lagi basah. Tetapi confuse-nya apabila dia mimpi, yang bukan mimpi, dia tidur, dia tak ingat apa-apa, kemudian dia tengok ada kesan pada pakaian dia. Jadi sekarang dia nak kira benda tu sebagai mani ataupun benda tu sebagai madhi. Madhi ni tuan-tuan, biasanya dia tidak akan ada kesan, peta tu tak ada. Kalau mani, dia benda tu kan melekat, melekit, jadi dia akan ada kesan peta. Madhi dia tak ada kesan peta tuan-tuan. Tetapi wadi biasanya dia ada kesan peta. Kalau madhi, dia mungkinlah ada, dia panggil macam topok kecil sangat putih, kecil sangat, tetapi tak ada peta besar gitu. Tak, berbeza dengan wadi. Wadi ni dia mungkin ada peta besar, lepas tu mungkin dia kerah macam kena kanji. Tuan-tuan pernah kanji baju tak? Baju sekolah dulu. Kalau zaman saya basuh baju dengan kanji, dengan nila. Bila kita iron tu dia akan jadi macam coat gitu, macam kerah gitu. Mak saya lah buat, saya tak je buat apa. Tapi nak ayat tu dia kerah. So kerah tu kita jadi confused, ni mani ke ni wadi, sebab hukum dia berbeza. Jadi bila kita teringat kita mimpi, kata para ulama, kita diberi pilihan sebenarnya.
sama ada kita nak hukum dia sebagai mani ataupun kita nak hukum dia sebagai madhi ataupun wadi. Sebab madhi, wadi kedua-duanya adalah najis, tidak mewajibkan mandi. Jadi diberi pilihan sama ada kita nak hukum sebagai mani ataupun kita nak hukum sebagai madhi ataupun wadi. Kalau kita hukum dia sebagai mani, maka apa yang berlaku? Kain itu bersih. Kalau kita tak nak basuh sekalipun tak ada masalah. Boleh pakai awak semaya subuh, awak semaya asar, awak semaya zuhur. Tak. Tapi kalau kita hukum dia sebagai mani, kain bersih tapi kita wajib mandi. Kalau kita hukum dia sebagai madhi, wadi sebab kita malah nak mandi, maka kain tu jadi tak bersih, kita tak wajib mandi. Nampak tak? Hak ni kes mana tuan-tuan? Dia tengok ada kesan dan dia teringat dia bermimpi, dan dia tak boleh nak determine sama ada yang kat kain dia tu kesan mani ataupun kesan madhi ataupun wadi. Biasanya orang akan confuse ialah antara wadi dan juga antara madhi. Betul tak? Okey. Dan yang terbaiknya kata para ulama, dia mandi dan dia basuh kain tu. So hilang confuse dia dua-dua. Faham tak? Dekat kita orang Malaysia pun memang jenis kena mandi pun. Bangun tidur tak ada orang pergi kelas tak mandi. Kecuali saya mutung ngaji tak faham tu. Tak, bangun tak mandi. Orang patut kena mandi dulu. Bersihkan badan, pakai pakaian yang bersih, pakai minyak wangi. Terutamanya kalau kita ngaji syariah ataupun kita ngaji agama, nak masuk kelas, nak buka kitab, nak buka tafsir, nak buka hadis, kena gosok gigi molek, nak kena pakai minyak wangi. Khair. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan mani. Yang kedua ialah madhi. Madhi ni tuan-tuan, madhi ni dia najis. Cumanya dia kata madhi ni ma'un asfar. Di sini dia kata ma'un asfar. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain dia kata ma'un abyad, air yang putih. Cuma ada orang kata warna ni berbeza mengikut musim. Kalau ikut Ibn Salah, dia kata kalau pada musim sejuk warna dia adalah warna putih dan agak kesat, dan kalau pada musim panas warnanya agak kekuningan dan nipis. Bukan nipis, dia panggil macam cecair yang biasa je lah. Dia panggil apa? Tidak likat, tidak pekat. Tapi tak ada orang cek pun. Kau tahu tuan cek? Saya tak cek lah. Jadi nak royaknya, dia ni ialah warna putih ataupun kuning, tetapi dia raqiq, dia tidak likat seperti mani, tidak likat seperti wadi. Kemudian yakhruju inda syahwati bila syahwah. Gamu maksud dia, ketika mana kita duduk tengah ra tu dia keluar, tetapi tidak ada syahwat. Dengan arti kata tidak ada pancutan yang mana menyebabkan lepas tu kita rasa relax, lega, gapo lagi bahasa dia, rasa tak osir dah. Tak ada benda tu, faham tak? Wala tadafuk, dan tidak ada tadafuk, tidak ada pancutan. Wala yaqubuhu futur, dan tidak berlaku orang kata hilang syahwat selepas tu. Wa rubbama la yahussu atau la yahissu bi khuru la yahassa yahussu, yang dan kadang-kadang mungkin dia tidak rasa pun benda tu keluar. Tengok basah. Nampak tak? Adapun wadi ma'un abyad, dia warna putih tetapi sakhin. Dia likat, kadir ghaliban, dan dia keruh. Putih yang keruh ghaliban secara umumnya. Yushbihul mani fi thaqalah, dari sudut panah dia, dari sudut likat dia, dia seperti mani. Sebagaimana saya beritahu tadi, dia punya kerak lain. Tak, berbanding dengan madhi. Madhi ni biasa tak ada kerak. Di pakaian kita tu mungkinlah ada titik-titik putih yang kita nampak. Wa yukhalifuhu fil kudurah, tetapi dia berbeza dengan mani dari sudut kekeruhan dia. Mani dia keruh lagi berbanding dengan wadi. Faham tak? Wala raihatalah, dan tidak ada bau. Sebagaimana madhi juga tidak ada bau. Yakhruju ghaliban aqibal bauli aw inda hamli syai'in thaqil. Biasanya dia akan keluar lepas kita buang air kecil. Kadang-kadang bila tuan-tuan nak basuh, tuan-tuan rasa kasar. Orang Kelantan panggil kasar, orang luar panggil apa dia panggil kasar. Macam tangan ni baru lepas guna sabung hok apa panggil yang kesat tu kan, macam klorok, orang tak tahu dia rasa macam kasar. Bahasa Melayu ke apa kasar? Kesat. Kesat tu kata-kata kesat. Tangan ni dipanggil kasar. Kan tak? Aw inda hamli syai'in thaqil, ataupun ketika mana kita bawa benda yang sangat berat. Hak ni biasanya orang yang mana dia letih sangat-sangat,
berserta dengan dengkur dan apa babi tu. Dah. Jadi pagi esok tu dia bangun, dia tengok memang ada macam peta yang besar ni. Nampak tak? Macam akak rumah batu kerja dia. Nampak tak tuan-tuan? Itu ialah ciri-ciri wadi. Tapi senang cerita macam saya bagi tahu tadi, kalau nampak keruh dan kita tidak ingat kita mimpi pada waktu malam, maka yang terbaik kita mandi wajib dan kita basuh waktu. Tapi kalau tuan-tuan malas nak pilih salah satu, biasanya orang akan pilih itu ialah mani. Bukan, orang akan pilih itu ialah mandi supaya dia tak payah mandi. Cuma dia kena tukar pakaian tu, dia kena basuh. Nampak tak? Itu sahaja. Sini dia kata walau syakka halil kharij maniyun aw madhyun fayatakhayyaru baina an yaj'alahu maniyan wa yaghtasil wa baina an yaj'alahu madhiyan wa yatawadda wa yaghsila ma asabah wal aula an yaghsila ma asabahu wa yaghtasil. Nampak tak? Habislah. Nampak tak beza antara madhi dan juga antara mani? Tak ada dah lah. Kemudian dia dalam syarah ni diriwayatlah benda-benda yang lain yang saya sebut tadi. Cumanya rukun mandi yang pertama saya bagi tahu niat kan. Cuma gapo yang dia perlu niat? Dia kena niat raf'ul janabah ataupun raf'ul hadathil akbar. Dia berbeza dengan wuduk. Wuduk kita boleh sebut raf'ul hadath saja. Sebab raf'ul hadath, hadas ni bila kita sebut hadas, biasanya dia akan pergi kepada hadas kecil. Nampak tak? Tapi kalau hadas besar, tidak boleh tidak kita kena sebut hadas besar. Au fardal ghusli ataupun kefarduan mandi, awil ghusl al wajib ataupun mandi yang wajib, awil ghusl al mafrud, tak kiralah. Perkataan-perkataan yang lain menunjukkan kepada mandi dan juga wajib. Dan dia kata sini wala yakfi nawaitul ghusla. Tidak cukup kalau kita kata sahaja aku mandi. Lianna al ghusla yakunu ibadah wa adah. Sebab mandi ni dia ada ibadat. Kalau mandi sunat ibadat, betul tak? Tapi ada juga mandi yang mana sifatnya adat, untuk kita sejukkan badan, untuk kita bersihkan badan. Bikhilafil wudu, berbeza dengan wudu. Fa innahu yasihhu fihi nawaitul wudu'a faqat. Sebab apa dalam masalah wudu? Li'annahu la yakunu illa ibadah. Faham tak? Kita ayat dah tadi. So sekarang, kalaulah seseorang tu dia ada hadas besar disebabkan oleh haid, tapi masa dia niat, aku angkat hadas besar disebabkan oleh nifas sebagai contoh. Lagu mana? Sebab kaedah yang besar dalam mazhab kita ialah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau kita niat benda tu, benda itulah sepatutnya yang terangkat, betul tak? Jadi sekarang dia kata walau nawal mughtasilu ghaira ma huwa alaih. Dia ada hadas A tetapi dia niat hadas B. Gapo akan berlaku? Ka'anna wal junubu raf'a hadathil haid aw al akas. Fa in kana ma'al ghalat sah wa in kana 'amidan lam yasah wa dhalika li tala'ubihi. Kalau dia tak ingat hadas dia ni sebab haid ke sebab nifas ke, tapi dia tahu dia ada hadas, tak tahu lah lagu mana dia boleh teringat tu, jadi dia pun niatlah angkat hadas sebab haid. Tengok-tengok sebenarnya dia nifas. Hak tu kalau tersalah tak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dia haid tetapi dia niat nifas, hak tu tak sah. Sebab apa? Sebab li tala'ubihi, sebab dia main-main. Nampak tak? Tiba isu pula, kalaulah ke atas diri kita ni ada dua mandi, kita nak niat lagu mana? Dia ada beberapa keadaan. Kalaulah dua-dua mandi tu wajib. Sebagai contoh, satu orang wanita dia haid. Bila haid dia kering, sepatutnya dia kena mandi dulu, tetapi tak tahulah tok lelaki dia ni tak ada dah. Dia kata kalau tunggu mu mandi mungkin aku pergi zina. Jadi dia pun gomoh lalu masa tu. Gomoh dalam keadaan tak mandi. Bila gomoh dalam keadaan tak mandi, isteri dia ada dua janabah dalam ni. Betul tak? Satu janabah disebabkan oleh haid, satu janabah disebabkan oleh mujama'ah. Jadi sebab dua-dua ni adalah wajib, maka dia kata cukup kalau niat satu sahaja. Kafat niyatu ahadihima anhuma. Faham tak? Kalau dia niat dua-dua lalu pun tak apa, tapi dia malah. Niat adalah hati pun yang malah. Gomoh suka. Jadi niat tu dia malah. Jadi dia kata aku niat sajalah, niat haid. Tapi dia ada dua. Maka pada waktu tersebut sah untuk kedua-duanya. Nampak tak?
Kalau dia kata dia ada dua mandi sunat yang tak ada masalah lah. Macam hari raya jatuh pada hari Jumaat, jadi dia niat mandi Jumaat dengan dia niat mandi raya. Mandi Jumaat dia start bila tuan-tuan? Mandi Jumaat dia start pada waktu subuh. Mandi hari raya start pada waktu malam tu lagi. Jadi dia tak mandi waktu malam, dia mandi pada waktu subuh. Bila dia mandi pada waktu subuh, dia niat aku gomoh lalulah maya raya, niat semayat sunat hari raya dengan sunat Jumaat. Jadi dia pun mandi sekali. Jadi boleh dua-dua, dia dapat dua pahala lah. Nampak tak? Tapi kalau sebahagiannya wajib, sebahagiannya sunat, ka ghuslil janabati wa ghuslil Jumaat. Ni hak berlaku. Kalau kita duk mesin mula berebut semua bilik air hari Jumaat, pakat mimpi habis hari Jumaat, tak tahu buat apa. Jadi pada hari Jumaat tu dia nak pergi sembahyang Jumaat, dia tak bangun maya subuh, dia tidur lambat. Lepas tu dia bangun nak pergi sembahyang Jumaat, dia pun niat nak mandi janabah, dalam masa yang sama dia pun nak mandi sunat Jumaat. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Dia kata fa in nawahuma ma'an hasala. Kalau dia niat dua-dua, maka terhasillah. Hak wajib pun lepas, hak sunat pun dapat. Aw nawa ahadahuma hasala ma nawahu faqat. Kalau dia niat salah satu, kalau niat hak sunat, dia boleh hak sunat. Hak wajib tu masih lagi ada atas batu kepala dia. Orang Kelantan kata atas batu kepala dia, iaitu atas zimmah dia. Kalau dia niat hak wajib saja, maka dia akan terlepas daripada mandi wajib dah, tetapi dia tak akan dapat pahala mandi Jumaat. Faham tak? Wallahu a'lam bis-shawab. Wa mahallu niyatil ghusl 'inda awwali shay'in yughsalu min al-badan sawa'un akana min a'lahu aw min asfalih. Ketika mana dia jiru atas kepala, masa itulah dia niat, ataupun dia basuh kaki dulu sebab sejuk, takut tak atas kepala ketak keh dia tak atas kaki dulu, niat masa tu sah. Ataupun ketika mana dia ambil air tu, dia nak teh air tersebut panas ke sejuk, dia pun jiru pada waktu tersebut, dia niat, kira adalah dapat tak? Cuma dalam masalah wuduk dan juga dalam masalah mandi, hak lubang-lubang kita ni tuan, lubang telinga, lubang hidung, mulut, tak wajib untuk kita basuh, betul tak? Sebab berkumur-kumur sunat mazhab Syafi'i. Masukkan air dalam hidung, hembus air, itu juga adalah sunat. Dalam telinga tak wajiblah masuk. Jadi tuan-tuan, dalam masalah mandi wajib, adakah wajib untuk kita berkumur-kumur? Adakah wajib untuk kita masukkan air dalam hidung? Tak wajib, sebagaimana wuduk juga. Wala yajibu ghuslu batini famin wa anfin wa farjin wa ainin. Nampak tak? Bal la yusannu ghuslu batinil aini 'anil hadath. Ala kullin, tuan-tuan tahu belakang dah benda ni. Gambar lagi nak cerita tentang mandi wajib, InsyaAllah. Faslun fi nawaqidil wudu', berkaitan perkara-perkara yang mana boleh membatalkan wudu'. Wa yanqudul wudu'a, dia ada beberapa perkara, tak silap saya dalam mazhab Syafi'i ada 4. Dia kata wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilain al-qubuli aw ad-duburi ala makan. Dia kata yang akan membatalkan wudu' apa sahaja yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan, depan ataupun belakang. Biasanya kita cerita tentang jalan yang mu'tad lah, jalan yang biasa, orang biasa. Adapun orang yang sakit, dia kena tebuk ke apa semua tu, dia ada hukum lain lah. Waktu kita tak cerita tu, kena bila ada masalah tu baru kita pergi kaji benda tu. Tapi secara umumnya, apabila orang tu dia buang air, secara umumnya jalan yang biasa, jalan depan ataupun jalan belakang, keluar sesuatu daripada kemaluan dia, sama ada sedikit ataupun banyak, sama ada benda itu bersih ataupun najis. Bersih ni sebagaimana batu ke, duit hak dia telan ke, belian hak dia telan ke. Dah tengok-tengok tu belian saja. Belian tu mutan najis lah sebab dia mari daripada perut, tapi asalnya benda tu tahir, bukan najis. Faham tak? Jadi apa sahaja yang keluar, sedikit ataupun banyak, kemudian benda tu bersih ataupun benda yang tidak bersih, kemudian benda itu biasa keluar ataupun tak biasa keluar. Macam tak biasa keluar, kita kata macam batu, ulat dan seumpamanya. Apa sahaja yang keluar, apa sahaja yang keluar, maka menyebabkan batal. Kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kalau keluar mani,
Kalau keluar mani tuan-tuan, dia tidak akan membatalkan wuduk dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Kalau dia tak buat perkara yang membatalkan wuduk yang lain, dia ada wuduk molek tapi tak tahulah lagu mana, dia fikir tak keluar mani, tak keluar apa, kalau keluar mani batal wuduk dah. Hok ni tak tahu jenis lagu mana, dia boleh kawal tak, dia tak keluar mani, tubik mani lalu tanpa dia sentuh, tanpa dia gapo. Jadi hak tu tak batal wuduk dia, dia wajib mandi je. Nanti mungkin tuan-tuan akan confuse pula. Apa? Kalau dia mandi, apa kaitan dengan wuduk dia ada ke tak ada? Sebenarnya ada khilaf di kalangan ulama kita. Adakah bila kita ada hadas kecil dan hadas besar, kita mandi, adakah mandi itu akan mengangkat hadas kecil serentak bersama hadas besar ataupun tidak? Ada khilaf di kalangan ulama kita, walaupun fatwanya ialah kalau kita ada hadas kecil, ada hadas besar, kita mandi hadas besar, maka hadas kecil akan terangkat dengan sendirinya. Ala kulit, tuan-tuan akan jumpa dalam kitab-kitab kita dia kata mani tidak akan membatalkan wuduk disebabkan oleh satu kaedah, apa yang mana mewajibkan yang paling besar antara dua perkara. Tak, apa yang mana mewajibkan yang paling besar antara dua perkara. Mana ada kaedah tu? Ma yujibu, tak ingat dah. Apa yang mewajibkan yang paling besar antara dua perkara, tak ingat dah, aku ngatuk benar ni. Apa yang mewajibkan yang paling besar antara dua perkara bikhususihi, tidak akan mewajibkan yang paling kecil biumumihi. Gapo apa mau apa yang mewajibkan yang paling besar antara dua perkara bikhususihi, tidak akan mewajibkan yang paling kecil antara dua benda biumumihi. Gapo apa mau antara mani dengan keluar sesuatu daripada dua kemaluan. Tak, katakanlah mani dengan air kencing. Mani dia akan mewajibkan benda yang besar, iaitu mandi hadas. Keluar air kencing dia hanya mewajibkan benda yang kurang besar, iaitu wuduk. Faham tak? Antara mandi dengan wuduk mana lebih besar? Mandilah kan. Jadi dia kata ma yujibu. Orang bengong dah kau bahasa Arab dia tak nampak ni. Kau Melayu pun pening-pening juga. Apa yang mewajibkan yang paling besar ataupun paling berat antara dua perkara bikhususihi, disebabkan oleh khusus benda tu mani. Lah ni wajib mandi disebabkan oleh dia tu khusus mani. Faham tak? Bukan sebab kharij yang biasa-biasa, tak, sebab dia tu mani. Maka sebab dia mani, maka dia akan mewajibkan yang paling berat, iaitu mandi. Maka dia tidak akan mewajibkan yang paling ringan, iaitu wuduk sekarang biumumihi, disebabkan umum dia itu sebagai kharij yang keluar daripada kemaluan. Faham tak semua ni? Ma'aujaban amrain, dia mesti ada sebelum amrain tu benda a'zamal amrain ke akbaral amrain. Ma aujaba a'zamal amrain bi khususihi la yujibu adwanahuma bi umumihi. Gitu lah lebih kurang. Saya orang hadis bukan orang fiqh, tapi tahulah ada benda-benda tu sikit. Gini tuan-tuan, sebagai contoh dalam masalah rejam dengan masalah zina, yang biasa antara orang yang mana muhsin ataupun ghairu muhsin. Muhsin ke muhsan? Aku tukar semua dua tu. Muhsan? Muhsan ke muhsin? Muhsan 10 kali baca dapat 10 kali salah. Muhsan, satu orang yang mana dia telah berzina dalam hal keadaan dia muhsan. Orang mana telah berkahwin dengan perkahwinan yang sempurna, merasai bukan perkahwinan yang sempurna, perkahwinan yang sah. Dia telah merasai persetubuhan yang sah, kemudian dia berzina, na'udzubillah, maka dia akan direjam, betul tak? Tetapi dalam masa yang sama berlaku zina di situ, betul tak? Bila berlaku zina,
Dalam Quran Allah Ta'ala sebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Betul tak? Orang yang mana berzina, lelaki ataupun perempuan, maka kita kena sebab dia 100 kali. Jadi muhsan ni dia penzina ke tak? Dia penzina, betul tak? Jadi sekarang adakah perlu untuk dikumpulkan 2 had ke atas diri dia? Satu disebabkan oleh dia muhsan, kena bunuh. Satu sebab nama penzina atas diri dia, maka dia kena sebat. Maksudnya sebat 100 kali, lepas tu baru bunuh. Jadi dalam kes ni mazhab Syafi'i kata tak. Apa yang mana mewajibkan hukuman yang paling berat disebabkan oleh khusus dia tu sebagai satu orang muhsan, maka dia tidak akan mewajibkan hukuman yang paling ringan. Dalam kes ni ialah sebatan 100 disebabkan umum dia tu satu orang penzina. Faham tak? Bagus. Saya mau faham. Maksudnya aku boleh terai lah. Bukan senang tuan-tuan nak terai ni. Sebab tu adab belajar, kalau ustaz terai, kalau dia faham kena angguk. Jadi ustaz tu, budak ni faham. Kalau dia tengok budak tu tak angguk, Allah rasa dia nak supah budak tu. Buat mula faham kau tak benarnya ni. Adab kalau faham kena angguk. Tapi ada juga kita kena angguk, kena marah ke ustaz kita, mu ni angguk saja tak faham ni. Tak. Allah alam, itulah masalah kita belajar ni. Buat betul pun salah, buat salah pun salah. Wallahu alam. Apa lagi nak ayat dalam masalah ni? Tak ada dah lah. Habis dah. Bukan. Wa yanqudul wudu' al-kharij min ahli sabilain al-qubuli aw ad-duburi ala makan. Hak ni dikecualikan mani. Kalau keluar tanpa berlaku perkara membatalkan wuduk yang lain, seperti didahului oleh madhi, ataupun kita sentuh kemaluan kita, ataupun saya malas lah nak guna ayat pelik-pelik, tapi sebab ada orang perempuan, tak ada orang perempuan tak apa. Maksudnya dia pakai sarung tangan, dia tak sentuh lah kemaluan dia tu dengan basyarah dia ni kan, dengan kulit tangan dia. Lepas tu dijetik-jetik kau, dia gapa-gapa tu ambil mandi tanpa keluar madhi dulu. Maka tak batal lah wuduk dia, betul tak? Tak batal lah wuduk dia, tetapi dia wajib mandi. Sebagaimana saya bagi tahu tadi, kalau ada hadas besar, ada hadas kecil, dan dia hanya niat hadas besar sahaja, dia tak wuduk sebelum tu, dia tak wuduk selepas mandi, tak wuduk sebelum mandi, tak wuduk selepas mandi, maka yang ma'rufnya fatwa dalam mazhab kita, muktamad mazhab, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata hadas kecil itu terangkat sekali. Betul tak? Wallahu a'lam bissawab. Tapi ni antara masalah yang besar ni. Masalah yang besar ni, kalau tuan-tuan tengok dalam Bajuri, tuan-tuan tengok dalam syuruh-syuruh minhaj yang lain, seumpamanya antara masalah yang besar yang diperselisihkan. Kita orang pernah habis sejam lebih hanya nak tahqiq masalah ni, apa muktamad mazhabnya sebenar. Tapi last kali kita kata fatwa, kalau ada hadas besar, hadas kecil, dia tak wuduk sebelum dia mandi dan dia tak wuduk selepas dia mandi, dengan syarat ketika mana dia mandi, dia tidak melakukan perkara yang mana membatalkan wuduk. Macam dia tak ketuk masa dia mandi, ataupun dia tidak menyentuh kemaluan dia dengan tangan dia, tapak tangan dia, walaupun dia tak wuduk sebelum, dia tak wuduk selepas, maka sah. Faham tak? Maksudnya terangkat kedua-dua hadas. Tapi kalau dia tak wuduk sebelum, masa dia mandi, dia guna tapak tangan dia sentuh kemaluan, ataupun dia kentut, ataupun dia mandi dengan bini dia, dia sentuh bini dia, jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk berlaku ketika mandi, maka hak tu wajib untuk dia berwuduk lepas dia mandi. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, wa yanqudul wudu'a aidan zawalul aqli bi naumin aw ghairihi illa nauma mumakkinan maq'adatahu min al-ard. Jadi dia kata antara perkara mana membatalkan wuduk ialah zawalul aqli. Dalam syarah dia kata biyaqin, hilang akal tu secara yakin, iaitu dia hilang akal secara yakin, bukan dia syak dan seumpamanya, sama ada disebabkan oleh tidur, ataupun disebabkan oleh pengsan, disebabkan oleh mabuk dan seumpamanya, maka hak tu membatalkan wuduk. Sebab biasanya orang yang hilang akal, dia tak tahu apa yang keluar daripada kemaluan dia. Faham tak? Biasanya orang yang pengsan, biasanya akan ada benda keluar daripada kemaluan dia dan seumpamanya lah. Cuma dia kata binaumin di sini. Naum ni ialah satu state, satu keadaan yang mana seseorang tu memang dia tak sedar langsung dah, dan biasanya dia akan mimpi. Kalau dia rasa dia tidur, orang Malaysia ni semua dia kata dia tidur.
Tapi dia tidur, dia boleh dengar suara orang, walaupun dia tak faham apa yang dicakapkan. Itu tidak dinamakan sebagai naum, itu dinamakan sebagai nu'as. Faham tak? Kan biasanya kan kalau kita dalam khutbah ke apa semua kan orang selalu confuse. Lepas dia sedar tu, dalam keadaan dia tidur tu, sama ada bersandar ataupun dalam keadaan dia duduk biasa, dia wajib pergi ambil wudu ataupun tidak. Sebenarnya dia je yang boleh buat keputusan. Kalau dia dengar suara khatib, walaupun dia tak faham apa yang disebut oleh khatib, itu tidak dinamakan sebagai naum, itu dinamakan sebagai nu'as. Maka tidak wajib ke atas dia untuk ambil wudu. Faham tak? Kalau dia bertidur berdengkur tak, hak tu maksudnya dia memang tak sedar apa dah tu, dia berada di alam yang lain dah tu. Jadi hak tu batal dak wuduk dia. Hak tu ada satu keadaan yang dikecualikan, iaitu kalau dia duduk dalam keadaan mumakkin maq'adatahu, duduk dalam keadaan pelapik punggung dia tu tegak ataupun tetap, maka hak tu tak batal. Tapi kalau dia tidur guling-guling, golek-golek dah tu, dalam keadaan dia berdengkur, hak tu memang batal. Nampak tak? So dalam masalah akal, hilang akal kalau disebabkan oleh tidur, disebabkan oleh pengsan, disebabkan oleh mabuk secara yakin, kalau dia syak, dia tidur ke tak tidur, tidur ke tak tidur, pengsan ke tak pengsan, ataupun mabuk ke tak mabuk, jadi hak tu tak batal wuduk dia. Sebab kaedah dia kata, apabila kita telah berwuduk secara sempurna, maka wuduk itu akan dikira kekal selagi mana tidak datang satu sebab yang yakin yang membatalkan wuduk kita. Nampak tak? Sebab dalam masalah ni ulama kita guna al-yaqin la yazulu bisyak, yakin tidak akan hilang disebabkan oleh syak. Nampak tak? So banyak juga benda yang berlaku, macam dia duduk tengah semayang, kita nampak kepala dia kelekong, dia je boleh tentukan dia tu sedang tidur ataupun dia hanya dalam mukaddimah tidur. Hari tu saya duduk semayang di Masjidil Haram, waktu subuh, imam subuh ni biasanya dia naik syekh, dia baca 2 muka surat, 2 muka setengah dah. Pakcik tu dia tahajud 18 rakaat dah malam tu. Jadi mula-mula nampak gitu, lepas tu tengok dia jatuh, kata mati dah lah dia ni. Tepi kita pula, tengok bangun dia jatuh kat ni dah, kiblat dia jatuh kat ni. Tak imam rakaat tak sadar maya, bisa tak tegur lah, mungkin dia mazhab lain dah, malah kecek wabalah. Jadi dia bangun, kiblat kono dah, tak sah dah lah, sebab lagi daripada kiblat dah. Lepas tu bangun rokok, dia muka tak bersalah dia tu lah. Tapi nak buat kan dia pakcik tua kan, mazhab mana sah, tak menghadap kiblat, tak sah belakang dah. Tapi kita malah nak tegur, salah tak kita mengambil pendekatan malah nak menyabutkan diri. Siapa suruh kita mengaji? Jadi tuan-tuan, hak tu dia je boleh buat keputusan, bukan kita kena buat keputusan pada dia. Tak. Ala kullin, kaedah dia zawalul aqli yaqinan, secara yakin. Nampak tak? Disebabkan oleh tidur ataupun whatever lah. Kecuali kalau tidur satu orang yang mana tetap pelapik punggung dia, itu pun dengan syarat. Hak nak kata tak batal ni ada 3 syarat. Yang pertama sekali, walaupun tetap pelapik punggung dia bangun dalam keadaan dia lagu tu, tak ada lah dia tidur dalam keadaan pelapik punggung tetap, tak, dalam keadaan bersila. Bila dia bangun tengok tipu terakak, tak boleh dah lah. Dia panggil apa? Bukaan tu, dia kata, Nabi SAW kata wika usah al-ainan, iaitu penutup bagi sah-sah tu halaqah dubur tu lah. Tak, adalah 2 mata kita. Maksud selagi kita sedar, kita tahu apa yang keluar ataupun tidak keluar daripada kemaluan kita, betul tak? Jadi apabila seseorang itu tidur, Nabi kata faman nama falyatawadda, siapa tidur maka hendaklah dia berwuduk. Nampak tak? Siapa yang tidur dalam keadaan tidak tetap punggung ni, maka dia kena berwuduk. Adapun tetap punggung diambil daripada dalil yang lain lah. Jadi tuan-tuan, bila dia bangun tengok keadaan punggung dia terangkat dah, jadi masa tersebut tak boleh dah lah, dia kira batal dah. Nampak tak? Hak tu kalau dia tidur yang mana dia nampak mimpi ataupun memang dia berdengkur gila-gila. Tapi kalau dia tidur dengar suara kawan bersembang, hak tu memang tak batal lah. Nampak tak? Sebab kita kata zawalul aqli yaqinan. Yang kedua, dia bangun dan dia tu sendiri orang yang mana dari sudut anggota tubuh badan dia tu mu'tadil, tidak terlalu kurus,
Sebab biasa orang terlalu kurus ni, dia tak tahu apa yang keluar daripada kemaluan dia. Sebab dia terlalu kurus. Tahu nak royak. Kalau orang gemuk dia tak royak pula sini. Muka orang gemuk tu kat pakai duduk sedemuk tu kat tutup habis dah pintu. Jadi tak ada benda tu lebih dah. Saya rasa gitulah. Saya tak tahu, kena tanya bola. Sebab dia kata gini, sini dia kata ayyakuna mu'tadilal khilqah. Orang tu dari sudut ciptaan dia ni memang average. Fayantaqidu wudu'u nahifin la yahussu atau yahissu bi khurujil kharij. Kalau orang tu terlalu kurus, dia tak tahu gapo keluar lagu mana. Saya tak tahu. Saya tak pernah merasai kurus dalam hidup saya. Jadi saya tak tahu. Pernahlah rasa dulu. Cuma itu orang gemuk. Jadi saya rasa orang gemuk ni memang bila dia duduk tegak, orang Kelantan panggil sedemuk. Dak duduk sedemuk tak makan jodoh selalu dah. Jadi tutup. Jadi hak tu memang selamat lah. Wallahualam. Dia tak rajak. Hak tu kena pergi check sendiri. Hak ni saya pandai-pandai aja. Bijak ni. Tak taswir masalah saya sendiri. Yang ketiga, tidak ada orang yang thiqah di sisi Ibn Hajar, ataupun tidak ada orang yang ma'asum di sisi Ar-Ramli yang kata kepada dia bahawasanya wuduk kamu telah terbatal sebab aku dengar musoleh je ada dalam ni. Tak ada duduk dengan kawan dia. Kawan dia tidur memang dalam keadaan memang tidur sungguh, tetapi pelapik punggung dia tu tetap atas tanah. Tetapi bila dia bangun, kawan dia thiqah, satu orang yang terpercayalah, senang cerita, dia kata muka tu habis kederah tadi. Walaupun dia bangun dalam keadaan pelapik punggung dia tetap, walaupun dia ni satu orang yang mana mu'tadilul khilqah, tapi sebab ada satu orang yang thiqah di sisi Ibn Hajar, ataupun satu orang yang ada di sisi Ibn Hajar, ataupun satu orang yang maksum di sisi Ar-Ramli. Kalau maksum dekat Nabi je lah royak, batal wudukmu. Tapi Ibn Hajar kata tak. Kalau satu orang thiqah adil royak, batal, meketung habis qadrah tadi, nak pecah apa bumi dah. Maka wajib pada waktu tersebut untuk dia ambil wuduk. Dia tak boleh nak kerahkan. Orang Kelantan kata dia tak boleh nak lawan. Aku okey, slim, bukan slim, aku average build, body build aku okey, aku bangun dalam keadaan yang sama, tak boleh. Dia tak boleh lawan. Masa tu khabar thiqah didahulukan ke atas keadaan dia. Wallahu a'lam bissawab. Gambar lagi nak ayat. Pokok umpah kau dah ni. Wa yanqudul wudu' ala wa yanqudul wudu' massu qubuli aw duburi adami minhu aw min ghairihi bi batni rahati aw butunil asabi'i kabiran kana aw saghiran walau waladahu walau maita. Dia kata akan membatalkan wuduk juga kalau dia emas. Kalau dia emas ni apa tuan-tuan? Kalau dia sentuh emas ni dengan lamasa, dia ada hampir 10 perbezaan yang disebut di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Dua perkataan yang kita selalu terjemah sama, masa dengan lamasa. Dia ada hampir 10 perbezaan dalam kitab-kitab mazhab kita disebut. Jadi emas ni antaranya ialah kalau kita sentuh dengan ni, dengan batnur rahah ni, dengan telapak tangan kita. Kalau lamasa, hak ni pun kalau kita sentuh ni dikira sebagai lamasa. Faham tak? Faham tak? Maksudnya siapa yang mana menyentuh isteri dia lamasa, jadi dia sentuhnya tapak, tak bukan tapak, dia panggil apa ni? Dia panggil apa ni? Hak ni tapak, hak ni orang Kelantan panggil kor tangan. Tak, hak ni tapak tangan ni dia panggil kor tangan. Orang KL tak tahu panggil apa. Jadi kalau sentuh hak ni batal wuduk. Tapi kalau kita sentuh isteri dengan hak ni ataupun wanita ajnabi, batal wuduk. Tapi kalau kita sentuh hak ni kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain, dia tak batal wuduk. Jadi hak ni tuan-tuan kena tengok dalam takrirat pun dia bawa 10 perbezaan tu. So massu qubuli, massu qubul iaitu sentuh dengan tapak tangan dan tidak ada hail, tidak ada penghalang. Macam kalau kita kata sarung tangan ataupun kain dan seumpamanya tadi tu kan. Jadi itu antara makna mas. Daripada satu perkataan tu kita boleh bawa 10 ciri-ciri mas tu. Antaranya ialah sentuh dengan tapak tangan. Yang kedua, tidak ada hail. Kita sentuh kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Adami, sini diriwayat kemaluan manusia sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan lah. Sama ada kemaluan tu kemaluan dia ataupun kemaluan orang lain, macam anak dia, isteri dia dan seumpamanya. Tapi sini dia sebut adami. Kalau dia sentuh kemaluan binatang sebagai contoh, dia ada wuduk. Lepas tu dia nak pergi perah,
lembu, susu lembu, nak pergi perah susu unta. Jadi dia pegang tanpa lapik, tak batal. Sebab apa? Sebab dia bukan adami. Faham tak? Sebab dia bukan manusia. Minhu aw min ghairihi, daripada kemaluan dia ataupun kemaluan orang lain, manusia yang lain. Cerita halal haram tu cerita lain, dia pegang kemaluan gawe dia, na'udzubillah, ataupun kemaluan kawan dia, na'udzubillah. Tapi batal ke tak batal? Dia pegang dengan lapik, memang tak batal wuduk, tapi dosa lah, betul tak? Jadi cerita halal haram tu cerita lain. Ni kita nak cerita tentang sah batal. Aw min ghairi bi batnir rahati aw butunil asabi'. Ni ar-rahah dia panggil tapak ni. Hak ni dia panggil batnil asabi'. Jari ni kan. Kabiran kana aw saghiran. Kabiran ni bukan kemaluan tu besar ataupun kemaluan tu kecil, tuan-tuan. Orang kita setuh tu budak besar ataupun budak kecil. Jadi kita kena tahu hal keadaan tu kembali kepada apa, bukan kemaluan tu, kembali kepada budak tu. Faham tak? Budak tu besar ke budak tu kecil, tak kira. Yang paling penting dia manusia. Kita sentuh tanpa ada lapik, kemudian menggunakan batnur rahah dan juga butunil asabi'. Walau waladahu, dia kata, walaupun anak dia, walau maitan, walaupun tu mayat, dia masuk, dia mandikan mayat, la qadarallah, tak sepatutnya dia sentuh kemaluan mayat dengan tangan dia yang bare hand, tak sepatutnya. Tapi benda tu haram. Tetapi kalau dia dalam keadaan berwuduk, dia sentuh juga, mungkin sebab dia jahil ke, tersentuh ke apa, tak batal wuduk dia. Faham tak? Jadi tuan-tuan, hak bahagian mana yang tidak akan membatalkan wuduk? Ustaz kita kata kalau kita terlangkupkan tangan ni, apa yang hilang bila kita tekan, itu sahaja yang akan membatalkan. Jadi hak atas ni memang tak batal lah. Hak tepi-tepi ni pun tak batal. Nampak tak? Hak tepi ni tak batal. Kalau dia sentuh kemaluan dia sahaja, dia puah cuti siang, tak tahu nak agak apa. Tak. Yang ambil wuduk, lepas tu lepas ambil wuduk tu, dia pergi main duk gosok. Duk gosok kau ni kena kat atas ni je, ataupun kena kat ni. Tak. Dia tenyeh gatal aku ke apa, tak tahulah. Jadi tak batal, tuan-tuan. Hak batalnya mana? Hak ni je. Tak? Hak ni hak 10 ciri-ciri bagi perkataan mas dengan lamasan ni, bukan ulama kita saja-saja. Sebab ada dalam hadis man massa zakarah, dia guna perkataan massa. Man massa farjah. Tak? Perkataan massa tu ulama keluarkan lalu. Apa dia punya ciri-ciri? So mazhab Syafi'i, kalau orang tak ngaji fiqh, dia kata Allah saya ni kecek gapolah. Oh ustaz tu banyak pelik-pelik. Dia bodoh, dia tak tahu. Dia duk nyala kat orang sama. Dia mengaji malah. Dok, bahasa Arab dia tahu mana entah tu betul kah? Pak mana anak mana entah. Dok. Jadi dia bila dengar benda-benda ilmu lagu ni dia memang tak masuk akal dia. Dalam Quran bila Allah sebut fam fajarat dengan fam bajasat, bila Nabi Musa AS ketuk dengan tongkat baginda yang mulia tu, ada setengah ayat kata fam fajarat, ada setengah ayat kata fam bajasat. Imam Qurtubi rahmatullahi alaih dalam tafsir dia, tak silap saya, dia kata ada 10 perbezaan dari sudut makna bahasa antara fam fajarat dan juga fam bajasat. Nampak tak? So tuan-tuan, dalam kes ni sekarang dia kata kalau kita letak lagu ni, inilah maksudnya hak tepi-tepi ni dia tidak akan membatalkan wuduk. Tak? Kalau ustaz-ustaz kita bagi contoh, dia nak basuh berak anak dia, mungkinlah dulu tak ada glove ke apa semua kan. Jadi ya kita tanya hal tu lah. Anak dia umur 2 tahun, gua makan susu juga setara mana sangat, bukan tarik kita dah. Duk ital legas segala benda makan. Dah. Jadi dia kira gitu, tak batal wuduk dia. Wah, ayah dia pun bersungguh, ambil lah mulai mayat kalau duk kira dah. Tapi nak ayat taswir masalah. Benda yang sepatutnya tak semesti benda tu hukum. Faham tak? Jadi benda tu dibahas oleh para ulama. Tak ada masalah dah lah. Cumanya hak batal ni, sentuh kemaluan ni, orang lelaki hak mana hak batal? Batang dia tu je hak batal. Dia punya bola 2 butir tu tak batal tak? Dia puas-puas jetik ataupun dia tapang dia puk dia tapang. Itu tak batal. Air semaya dia. Dia batalnya kalau batang dia tu je. Sini dia royak. Jangan kata aku rekod, dia royak sini ni. Aku sekmu ni.
Ataupun kalau bahagian kemaluan belakang, halaqah dubur dia, tempat kemuk dia tu, punggung ni katok 10 kali pun tak apa, tak batal tuan-tuan. Dok sayang kita, na'udzubillah, dok tak ada dalam budaya kita. Budaya asrama orang lain mungkin lanjar bogai dalam asrama dok, duduk 3-4 orang. Saya dia lepas berwuduk, dia lepas berwuduk nak pergi mayat, bila-bila lanjar pun dok, dia pergi pupuk dia katok punggung saya dia dok, gepah punggung saya dia, tak batal wuduk. Sebab itu bukan halaqah dubur, itu dia panggil safhah dubur. Faham tak? Kemudian halaqah dubur tu hak kawasan yang betul-betul kemuk tu, hak duk berkeriang-berkeriput tu, hak tu kali lagi situ duk main garu-garu gitu tu, guna ni batal lah tuan-tuan. Nampak tak? Kali lagi dia guna gun ni dia dah, dia pergi main, tak batal juga. Faham tak ni? Stres aku semu ni. Orang perempuan saya malah cerita, hak mana hak bahagian batal, kalau situ hak tu mana pandai cari diri. Dia apa lagi nak ayat ada adalah salah. Wa yanqudu al-wudu' iltiqa' basharatay rajulin wa mar'atin kabirain ajnabiyyin bila ha'il illa dhufran aw sha'ran aw sinan fala yanqudu al-wudu'. Yang keempat yang akan batalkan apabila iltiqa' basharatay, apabila bersentuh dua kulit. Tak kiralah kulit hak hitam ni ataupun hak putih ni, whatever kita panggil kulit, lelaki dan juga perempuan. Bila sebut lelaki dan perempuan, terkeluarlah kalau lelaki sentuh lelaki ataupun perempuan sentuh perempuan. Nampak tak? Isu khunsa lain. Kalau khunsa sentuh khunsa, batal. Sebab ada kemungkinan salah seorang tu lelaki, salah seorang perempuan. Tahu tak? Sajak dia sentuh dengan mokey. Saya dia nak mokey tak? Sajak dia sentuh dengan mokey. Sajak tu dia kata dia khunsa, walaupun dia tak nak kata apa dalam ni. Mokey tu memang confirm jantai lah. Tak, walaupun dia pergi pakai tudung ke apa. Jadi sajak dengan mokey sentuh, batal tak semaya. Masa dia ambil air semaya di hotel, lepas tu dia berpimpingan tangan pergi ke Masjid Nabawi, tak nak semaya di kawasan retina, batal. Sebab kemungkinan sajak tu ialah lelaki. Kalau dia dakwa dia khunsa lah, tak, khunsa yang muskil, tak tahu jatuh ke tino, dia tak buat putusan, khunsa muskil. Tapi bila yang ngaku dia tino, dia tak jadi khunsa muskil dah, jadi khunsa wadah dah. Tapi masalahnya status dia tetap muskil. Jadi kita kata dia khunsa muskil pas sudah lah, sebab tidak boleh diputuskan oleh mahkamah lagi. So memang dia tu sendiri muskil. So mokil tu jatuh, dia tu khunsa hak muskil, tak tahu jatuh ke tino. Sebab dia tak boleh buat putusan. Hidup dia jatuh ke tino, dia kata dia jatuh, dia kata dia tino, tapi orang kata dia jatuh. Muskil lah, muskil. Dia pun pipin tangan dengan mokil. Bila dia pipin tangan mokil, batal lah ismaya dia. Nampak tak? Sebab apa? Sebab mokil jatuh, dia khunsa. Mungkin dia tu lelaki, mungkin dia perempuan. Nampak tak? Tapi mungkin dia pakai mazhab lain. Jatuh dengan tino tak batal ismaya. Kalau situ mazhab Abu Hanifah, dia pun bawa lah dalil koken. Macam-macam lah dunia ini. Bengong oleh aku. Nampak tak? So bila dia sebut rajulin wa mra'atin, bila satu lelaki, satu orang perempuan bersentuh, maka terkeluar lelaki sentuh lelaki, perempuan sentuh perempuan. Dan lelaki sentuh khunsa, perempuan sentuh khunsa, khunsa sentuh khunsa. Sebab ada kemungkinan salah seorang itu ialah perempuan, salah seorang lagi lelaki. Faham tak? Kabirain. Bila sebut kabirain, dia ialah orang yang besar. Bila sebut orang yang besar, dia bukan sahih tubuh. Maksud kabirain di sini ialah orang yang mana sampai kepada satu had yang mana bila orang tengok dia dan orang tu ada fitrah yang selamat, dia rasa dia rasa syok. Nampak tak? Biasa umur berapa tahun? Budak umur 9 tahun mungkin. Zaman lah ni, bukanlah budak kecil yang umur 3 tahun, 4 tahun. Tu budak lah. Tapi maksud kabirain di sini bukan orang yang mana sampai kepada umur baligh. Nampak tak? 9 tahun ataupun 15 tahun. Tak. Kabirain di sini dia kata apa tuan-tuan? Kabirain di sini ialah wahuma man balagha haddan yustahayani fihi ghaliban inda arbab at-tiba'is salimah. Nampak tak? Iaitu kalau zaman lah ni mungkin kata 9 tahun ada dah orang nikah. Dan
Tak masuk akal kau. Masuk akal je orang nikah umur 9 tahun, 10 tahun. Di negara Arab pun banyak. Jadi kalau disetuh budak umur lagu tu, batal. Nampak tak? Nampak tak? Tapi kalau seorang budak, seorang besar. Seorang budak umur 4 tahun, hak setuh tu umur 40 tahun. Jadi tidak batal lah. Jadi kedua-dua tu mesti kena kabirain. Faham tak? Budak umur 10 tahun dengan umur 10 tahun boleh nikah dah. Boleh nikah, ada cucu apa? Bukan ada cucu, ada anak apa dah lah ni. Terutama di kawasan rural, di negara Arab apa semua. Kita selalu cerita lah umur Aisyah 6 tahun ke 9 tahun dari sudut akademik, sahih tak sahih tu. Benda tu wakai, wujud. Faham tak? Realiti benda tu berlaku. Banyak je tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah tengok cerita Korea kau zaman-zaman lama kan, ada kadang-kadang raja dia letak syarat orang tak boleh lebih daripada umur 20 ni, macam dia kena nikah dah. Macam satu order rasmi daripada kerajaan, budak tak boleh lebih umur 20 mesti kena nikah. Zaman dulu, hak zaman orang kata nikah mudah ke apa semualah, hidup simple. Jadi tuan-tuan, kalau seorang umur 10, seorang umur 10, dia biasanya uruf ghalib boleh kahwin dah. Kalau dua-dua tu serta batal lah. Nampak tak? Dengan syarat mereka berdua adalah ajnabi. Ajnabi ni bukan mahram lah. Nanti kita akan cerita siapa itu mahram. Bila hail tanpa ada tanpa ada penghalang, kain, tisu dan seumpamanya lah. Okey, kecuali ada bahagian-bahagian kalau kita sentuh dia tidak membatalkan wuduk. Dia kata illa dhufuran, seperti kuku yang gewe dengan saya dia. Tak, dia ada ikhtilat, dia tak kira dosa ikhtilat tu. Dia kira kalau sentuh kuku tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Dia pun dia main kokeng sentuh kuku, tak batal wuduk. Kemudian ataupun rambut, dia tak kira dah pakai tudung, tak pakai tudung tu haram. Jadi kata aku sentuh rambut, gawe aku tak batal wuduk. Betul lah tak batal wuduk, tapi tu dosa lah. Faham tak? Sebab apa? Berada bersama dengan wanita yang ajnabi, yang tidak halal, kemudian duduk dekat-dekat, ikhtilat, sentuh rambut pula, dia tak pakai tudung. Jadi sebab tu tuan-tuan, isu fiqah ni kita jangan kaitkan antara halal haram tu. Kita nak cerita tentang sahabatan. Dulu masa kita orang kat Darul Quran, adalah kawan-kawan, Allah sejuk dah hari aku, pokok tak wayak dah kat aku. Ada kawan-kawan kita yang masuk tarikat. Jadi bila masuk tarikat ni tuan-tuan, dia nak justifikasikanlah perbuatan bersalaman antara murid dengan guru yang berlainan jantina. Alasan dia kata apa? Alasan dia kata sebab ada mazhab yang kata bersentuh lelaki dan perempuan yang bukan mahram, yang ajnabi tidak membatalkan wuduk. Baik, itu satu masalah yang lain. Nampak tak? Itu masalah yang lain. Aku nak kecek udah ni kalau nak jawab orang agak. Maksudnya bukan setakat bersentuh, kalau pergi raba dia pun tak, kalau gani akan ayat, kalau pergi raba dia dalam keadaan dia pakai baju pergi raba kokek raba dah, tak batal wuduk, tapi dosa lah. Itu dua benda yang berbeza, dua isu yang berbeza. Faham tak? Ala kullin, dalam kes ni bila hail illa dhufuran aw sya'ran. Jadi belai rambut kamar tak batal wuduk, tapi kalau ajnabi berdosa. Aw sinnan, ataupun gigi. Dia main gigi, tengok gigi, dia sentuh gigi, dia jadi main piano keteng-keteng gitu. Dia kata tak batal wuduk. Fala yang qudul wuduk, maka tidak membatalkan wuduk. Kalau waknya bini dia tak ada masalah lah kan. Waknya bini dia tak ada masalah sebab dia tu halal untuk dia, cuma tak batal wuduk. Jadi tuan-tuan, alasan yang diberi oleh mazhab Syafi'i, dia kata illa dhufuran aw sya'ran aw sinnan. Dia kata sebab tempat ni bukan madhinnatus syahwah. Tempat ni bukan tempat syahwat. Jadi lo ni, hak ni nak langgar mazhab dah ni. Bila kita baca dalam kitab-kitab yang panjang, dia gantung di sini ialah tak ada syahwat. Kalau ditanya kenapa adik-beradik, ibu, anak saudara perempuan dan seumpama dikecualikan dalam masalah sentuh ni, dia kata itu bukan madhinnatus syahwah. Sebab biasa orang mana ada syahwat dengan keluarga sendiri kan. Jadi okey, kalau gitu maksudnya isu dia lah isu syahwat lah. Betul tak? Isu syahwat lah ni. Jadi bila kita kata isu syahwat, betul lah juga mazhab lain yang kata selagi mana sentuh walaupun tidak ada lapik wanita yang bukan mahram, isteri kita sebagai contoh, selagi mana tak ada syahwat, tak batal lah. Kalau ilah dia yang disebut itulah syahwat. Nampak tak? Dan kalau dah kira syahwat, boleh rujuk tuan-tuan. Apabila kita belai rambut dan seumpamanya, betul tak?
Kalau kita tengok orang ada gawe, startnya main rambut dulu, main rambut tu dulu, mata jadi naik rah tak kira mana dah. Dak kedai makan ko kita di Malaysia mungkin tak, tapi kalau tuan-tuan pergi negara-negara Eropah yang bebas ke apa semua, bermula dengan duk kedai kopi gitu je. Tak, dia tunggu bas, dia tunggu train, dia ngegawai dia mula-mula minum air, lepas tu duk repat-repat sikit, lepas tu dia start main rambut, lepas tu dia start lah, dia buat lah belakang, mu je tak cabut baju je. Nak ayat apa? Nak ayat bahawasanya daripada syair sentuh rambut tu, benda tu boleh jadi syahwah. Mazina tu syahwah. Mungkin tidak pada orang dulu. Tak, rambut bini dia geseng. Tak, pasal terbuai. Jadi pada dia mungkin tak syahwat. Tapi kalau kawan dia baru lepas shampoo rambut, tak, rambut hok panjang apa Maybelline, guna shampoo Maybelline ke shampoo Safi ke apa, bau sedap, syahwat juga tuan-tuan. Jangan main-main. Ustaz lagi ngajar apa tak jadi lagi ngajar atas mesej. Hari ni kita sakit perut. Sebab apa? Sebab syahwat daripada bau rambut bini dia. Jadi saya dalam masalah ni memang saya langgar mazhab. Dan kalau dia tanya saya pun, saya kata tak batas lagi mana, tidak ada syahwat. Dan memang itu ialah pendapat majoriti ulama pun. Kalau di setengah mazhab macam Abu Hanifah, tak kira ada syahwat, tak ada syahwat. Sebab syahwat tu satu benda yang ghairu mundhabit, satu benda yang mana kita tak boleh nak ukur. Jadi kebanyakan mereka akan ukur dengan keluar madhi. Jadi kalau gitu keluar madhi tu bukan sebab syahwat tu, batal tu sebab madhi tu lah. Syahwat ni bos takat renjatan elektrik ini tuan-tuan, benda tak boleh nak ukur setara mana tak. Nampak tak? Saya bukanlah nak suruh tuan-tuan keluar mazhab, tapi nak royaknya kita pun tak taksub gila lah, tapi kita cuba syarahkan mazhab kita ni dengan sebaik mungkin apa yang ada dalam buku. Tapi tempat-tempat yang penting ni biasanya keperluan orang awam saya akan langgar lah. Nah, tidaklah saya melanggar mazhab Syafi'i di sini menjadikan saya kafir. Kalau orang kata jadi Wahabi, tak apa, jadi Wahabi tak jadi kafir. Nampak tak tuan-tuan? Jadi dalam masalah ajnabiyyain, tuan-tuan kena hafal ayat Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Daripada situ tuan-tuan akan tahu ada 18 mahram. Sini dia kata wa adamul maharimi 18. Dia kata sab'ah min jihatin nasab, 7 orang, wa adamu pula, wa adadu al maharimi 18. Adapun mahram ada 18, 7 dari jihad nasab. Nasab ni siapa tuan-tuan? Hok biological father mother ni lah, mak anak perempuan kita, kakak ataupun adik kita, makcik perempuan kita. Makcik memanglah perempuan. Amah ni belah siapa? Amah ni belah ayah. Khalah ni makcik belah mak. Wa bintul ukhti wa bintul akh, anak saudara perempuan, sama ada daripada adik ataupun daripada saudara lelaki, daripada adik-beradik lelaki kita ataupun daripada adik-beradik perempuan kita. Tu berapa tuan-tuan? 7. Hak ni dak ada mana? Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. 7. Kemudian wa sab'atun mithluha min jihatir radha', iaitu dari sudut susuan. Tak, adik-beradik susu kita, mak susu kita, anak susu kita, adik perempuan susu kita, mak susu belah ayah kita, mak susu belah mak kita. Gitulah. Nampak tak? 7. Jadi 14 dah situ. So berbaki lagi berapa tuan-tuan? Ada 4 lagi. 4 ni disebabkan oleh persemendaan. Masa kita ngaji kita 5 dulu, dia sebut persemendaan, iaitu disebabkan oleh perkahwinan lah, iaitu musaharah. Wa hunna ummuz zaujah. Ummuz zaujah ni siapa tuan-tuan? Ibu kepada isteri kita. Ibu ni akan jadi haram ke atas kita, mak mertua kita ni, bimujarradil aqad, dengan semata-mata kita akad. Aku terima nikahnya fulanah aku terima nikah fulanah binti fulanah dengan mas tahun sekian sah. Jadi pada waktu tersebut dengan mujarrad semata-mata kita akad mak mertua kita, maka jadi haramlah ke atas kita berharap. Ataupun dia kata wa bintu zaujah. Bintu zaujah, anak kepada isteri kita, bukan anak kita lah, anak dia dengan suami yang lain, maka hak ni akan jadi haram dengan ad-dukhul,
dalam mazhab Syafi'i dukhul. Faham tak? Wa zaujatul ab, isteri kepada ayah, mak tiri kita. Wa zaujatul ibn, ialah isteri kepada anak kita, iaitu menantu kita. Dia sebut wahalailu abnaikum allazina min aslabikum. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, sekarang ini adalah mahram kita. Selain daripada ni, semua dikira sebagai ajnabi. Dan apabila bersentuh, maka batal. Sama ada syahwah ataupun tidak ada syahwah. Sama ada yang disentuh ataupun yang kena sentuh. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Di sisi mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Nampak tak? Dhabit dukhul. Dia saya tak tahu tentang masalah khalwah. Yang dia panggil apa, khalwah ke apa? Ha? Khalwah fahisyah. Pernah dengar tak khalwah fahisyah? Ha? Dia kita sebut dukhul kan. Dukhul ni masuk ni lah yang kena had zina tu lah. Kan? Yang mujamaah tadi, yang mewajibkan mandi ataupun. Cuma saya dengar dalam mana-mana mazhab dia panggil khalwah fahisyah ni pun dah kira mengharamkan anak. Walaupun dia tidak bersetubuh lagi dengan mak dia. Cuma bila saya dengar tu dalam 3-4 bulan lepas, saya confuse lah juga. Tapi hak tu angguk, hak ni angguk, kira kita je lah nak buat. Kita pun bodoh juga. Tak, jadi saya tak tahu dalam masalah khalwah fahisyah ni. Memang kita dengar dalam mazhab lain khalwah fahisyah tutup pintu tak. Lepas yang nikah masuk bilik, dua orang tutup bilik. Khalwah fahisyah dah. Kira maksudnya dengan semata-mata berada dalam keadaan macam tu, haram dah anak. Nampak tak? Haram dah anak. Jadi saya dah hafal mula ialah dukhul. Tu kena balik check lah. Wallahu a'lam bis-shawab. Habis lah tuan-tuan sampai sini lah. Nak balik dah lah. Kena tunggu lagi. Mau solat ni setahun tak habis maya ni. Nak tunggu kau setahun. Saya bulan 4 ni, korang pergi saya bila? Bulan 4 ada sini? Saya insya-Allah saya akan balik bulan 4. Sebab saya nak pergi Australia 16 hari bulan kalau visa saya lulus untuk tarawih. Jadi paling kurang kalau boleh buat 2 hari ataupun sehari, tak kata saya perhabis, mestilah nak perhabis dah. Sebab kita start dah. Kalau tuan-tuan jumpa tok guru lain, no hal, saya tak ada masalah mujur baru. Sebab jauh nak mari UAE daripada Bangi ni. Tapi kalau rasa tuan-tuan nak buat lagi, kita buat. Saya no hal, tak ada masalah. Ana khadimukum dalam masalah ni. Boleh? Kau pun tak ada gimana, dek sini je kan. Ngaji nak lagi gimana nya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa cukup setakat ni lah dulu. Dia sebenarnya salah sebenarnya buat daurah fiqh. Orang panggil apa, banyak-banyak dalam masa 1 hari 2 hari gitu. Jadi kita tak ada nak tangkap semua benda. Kita rasa faham tapi kita tak faham molek. Kita tak ada mutalaah, kita tak ada. Saya baca sebelum saya mari. Memang saya hampir insya-Allah saya tak akan mengajar sebelum saya baca. Walaupun kitab tu saya ngaji dah, walaupun saya pernah mengajar kitab tu. Dari sudut kesediaan saya untuk mengajar sampai habis kitab, hari ni saya sedia aja. Tapi saya pada temu janji lain malaikat di kiblah dan tuan-tuan pun mungkin ada kerja buat lain, temu janji dan seumpamanya. Tapi kita kata gitulah, ada benda yang kita tak boleh buat semua, tapi kita jangan tinggal semua. Sekurang-kurangnya kalau muqaddimah hak tadi tu tuan-tuan boleh faham siapa kita, muqallid ke, mujtahid ke, muttabi' ke, apa yang perlu kita turuti dalam sistem pengajian kita. Kalau kita duduk sistem universiti, kekurangan-kekurangan macam mana kita nak elakkan, kita nak tampung, kita nak perbaiki. Hak tu pun satu benda yang besar dah. Dan hayatul ilmi al-mudzakarah. Hidupnya ilmu ni dengan mudzakarah. Kalau tuan-tuan balik, tuan-tuan buang kitab, tidak mudzakarah, mutalaah bersama dengan kawan-kawan, benda tu tidak akan memberi manfaat yang besar bagi kita. Sebab banyak benda yang saya sebut, benda tu berhajat kepada hafalan, terutamanya qaid-qaid. Dah, terutamanya restriction. Macam kita kata dalam masalah an-naum, naum mumakkinan maq'adatah. Kita secara umum kita nampak tak batal, tetapi ada 3 qaid untuk dikatakan tidak batal. Jadi benda tu berhajat kepada
hafal. Begitu juga dalam masalah sentuh kemaluan. Tak, adakah termasuk sentuh kemaluan bahimah ataupun tidak. Jadi benda-benda macam tu, kait-kait macam tu kita kena hafal tuan-tuan, supaya bila kita baca matan saja tanpa kita baca syarah pun kita boleh syarah. Nampak tak? Dalam keadaan syarah kita tu tidaklah orang kata mukhil, iaitu syarah itu tidaklah orang kata banyak sangat lompang dia. Dan agak mustahil lah untuk satu orang tu cakap semua benda secara jelas, secara detail, secara tersusun, cukup poin. Tetapi sekurang-kurangnya biarlah orang kata sebahagian besar daripada benda yang patut disebut. Nampak tak? Dan benda ni berhajat kepada masa yang panjang, masa yang lama. Sebab tu ustaz kita, kawan-kawan kita yang belajar di Yaman dan seumpamanya, dia kata kenapa kitab untuk mubtadi dah sampai 7-8 kitab untuk bahagian ibadat sahaja, supaya benda tu berulang-ulang dengan pendapat yang muktamad dalam mazhab, supaya apa, lekat dalam kepala. So bila kita naik dalam Abi Syuja' nanti, tempat-tempat yang menyalahi muktamad mazhab kita dapat baikilah. Nampak tak? Dalam Fathul Qarib ada tempat yang mana menyalahi muktamad mazhab. Jadi sebab dia dah mengaji 7-8 kitab dah untuk bahagian ibadat ni saja, jadi dia telah terbiasa dengan pendapat yang muktamad, dengan kait-kait, dengan syarat-syarat dan seumpamanya. Saya tuan-tuan, kalau saya mengajar, biasa saya akan bawa lah ni Taqrirat Sadidah dan seumpamanya. Tapi saya cuba untuk tidak membaca syarah ketika mana mengajar. Sebelum mengajar kena baca lah, tapi masa mengajar saya tak saya baca syarah. Jadi semua benda yang saya rasa penting saya cuba untuk hadirkan daripada kepala saya. Tapi buku kena ada depan. Sebab apa? Sebab takut kita sangkut kan, satu bukan takhasus kita, jadi kita tak saya mereka-reka. Dah ada setengah orang ni dia mereka-reka mengajar, jadi kita tak say gitu. Jadi adalah benda-benda penting yang saya cuba hafal, macam niat tadi, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman. Dah apa dia punya perincian, kemudian dia punya syarat, ada berapa syarat? 6 syarat tu. Saya pun tak ingat molek kat tadi, campur dengan malah. Jadi at least benda tu kita cuba belajar, baca, hafal, belajar, baca, hafal, belajar, baca, hafal. Biarlah dalam satu sem ni, sebagai contoh, tuan-tuan boleh habiskan taharah dengan solat dalam bentuk pengajian cara turas lagu ni. Kalau tuan-tuan rajin, carilah syarah dalam PDF, syarah Nawawil Jawi ke, ataupun syarah Al-Budurut Tali'ah, ataupun Ad-Dalalatun Nafi'ah. Cuba tuan-tuan hafal. Biarlah satu-satu sem tu ada peningkatan, terutamanya fiqh. Saya bagi tahu dalam daurah yang lepas, saya kata tak ada guna kita belajar ulum hadis tinggi-tinggi, baca tesis tu, baca tesis ni, tapi dalam masa yang sama kita tak ambil berat tentang benda yang berkaitan dengan amal ibadat kita. Dan benda ni kita belajar bukan untuk kita jadi ustaz nak mengajar orang at the first place. Dia adalah untuk kita. Nampak tak? Kalau kita ada masalah, kita tahu kita nak rujuk mana. Nampak tak? So fiqh ni satu benda yang penting sebenarnya, dan itulah kecenderungan saya pun sebenarnya. Walaupun dari sudut suka, saya suka hadis, baca perbahasan-perbahasan tentang mustalah hadis, manahij muhaddisin, ilalul hadis. Tapi benda tu ilmu panggil syok sendiri untuk diri sendiri. Benda mana kita tak boleh nak share kepada masyarakat. Masyarakat tak faham pun benda tu. Apa yang masyarakat perlu ialah benda-benda yang basic asas. Hadis-hadis yang asas, tafsir-tafsir yang asas, kemudian fiqh dan akidah yang asas. Itu sahaja masyarakat perlukan. Jadi kalau tuan-tuan ngaji dalam masa 4 tahun, tahu tuan-tuan habislah baca Riyadhus Shalihin sebagai contoh. Kemudian tuan-tuan habislah 2-3 juzuk tafsir. Mungkin kita kata juzuk 30 ataupun juzuk 26 ke belakang, sampai juzuk 30 kata wak bekal mengajar kampung. Cukup dah tuan-tuan. Kemudian akidah yang basic, tak payah masuk pasal ilmu kalam lah apa semua, tak payah. Untuk orang kampung tuan-tuan, balik mengajar orang kampung. Sebab bukan semua orang nak jadi pensyarah, bukan semua orang nak jadi mudir madrasah. Tak mungkin ada di kalangan kita akan jadi cikgu kafar. Saya bukan nak rendahkan cikgu kafar. Cikgu kafar ni satu orang yang mana berjiwa besar je bila jadi cikgu kafar ni. Duk nak jaga budak-budak buah pebaling sekor-sekor ni bukan mudah tuan-tuan. Saya ingat cerita ni bila saya dengar tahun 2012, kawan saya cikgu kafar. Dia syarah ni sifat wahdaniyah, iradah, qudrat ke apa, dia syarah ni tubik dah. Anak tekuk ni dia duk topik. Dia nak kata Allah ni bersifat apa? Wahdaniyah. Letihlah dia cerita wahdaniyah. Lepas dia tanya Allah ke apa? Budak-budak jawab ke apa tu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu gak dia pala apa. Bukan mudah tuan-tuan. Kawan saya nak mengajar tu, dia cerita, dia guling dah di bawah nak suka.
Dia cerita ke saya, dalam kedai makan saya suka, habis kedah saya suka. Sebab apa? Bukan mudah nak mengajar budak ni. Sebab tu kita jangan pandang lekeh Ustaz Kafar. Kita berhajat kepada Ustaz Kafar yang muassal, yang belajar betul. Kita tak say habis SPM, habis STP, tak tahu mana lagi mengajar. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak say benda-benda gitu. Jadi tidak ada satu orang yang mana dia tak penting dalam hidup dia. Setiap seorang daripada kita, dia penting di platform masing-masing. Ada mungkin di kalangan kita orang Sabah, orang Sarawak, nak pergi ngajar orang hak mana duk berambat dengan bewok dengan babi hari-hari tu dah. Bukan senang tuan-tuan nak ngajar. Allah payah. Jadi tuan-tuan, kita nak ada guru yang muassal. Mungkin dia akan ngajar sekolah rendah paling kurang, dak ngajar kafar, dia ngajar gitulah benda-benda asas fardu ain. Kalau boleh ngajar sekolah menengah tu, masya-Allah, hebat lah kan. Tapi untuk diri kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita, dapat 2-3 kitab asal fiqh pada dah tuan-tuan. Kalau ada orang tanya masalah yang kita tak tahu, pada waktu tersebut kita tanyalah kawan kita yang tahu, ataupun ustaz yang lebih tahu. It doesn't mean that you have to learn everything. Maksudnya semua benda kita kena tahu, majmuk tu kena ada dalam kepala kita. Tak tuan-tuan, kita ada kapasiti kita ada kemampuan kita. Nampak tak? Benda kita tak tahu, ngaku tak tahu, tanya orang mudah. Malu apa nak dia tak tahu? Saya orang tanya, saya tak tahu lah. Dan benda kita tak tahu, nak rakyat tahu apa? Kalau kita rakyat tahu, dia tanya berat lagi. Nah, jadi rakyat tak tahu. Jadi itulah tuan-tuan, nasihat saya pada saya dan tuan-tuan, kalau boleh printlah kitab-kitab yang syarah ni. Kalau ada duit beli, bacalah. Macam Takrirat Sadidah ni memang sangat-sangat patut kena baca. Dan saya pun kalau saya musafir tu, saya bawa balik Malaysia. Pergi Jordan bawa balik. Kalau saya pergi umrah pun saya bawa. Memang saya takkan tinggal Takrirat Sadidah, sebab dia ialah khulasah benda yang mana perlu seseorang tu tahu. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf banyaklah sebab tak mampu untuk habiskan hari ini. Tapi insya-Allah ada peluang dan ruang kita jumpa lagi. Tak, benda kita patut susun. Tadi masa duk makan pagi tadi, duk sembang lah. Kata lepas habis kitab ni, kitab gapo pula. Hak tu perjalanan yang jauh tuan-tuan. Perjalanan yang jauh. Ada orang belajar seminggu sekali. So setahun ada 50 lebih minggu. Kemudian tolak puasa, tolak raya haji, cuti itu ini. Mungkin dalam 40 minggu je dia boleh belajar. 40 minggu tuan-tuan. Bukan tiap-tiap minggu ada kelas pun. Sekali seminggu. Mungkin dalam 1 tahun 2 kitab baru habis. Nampak tak? Tetapi biarlah perjalanan tu slow sekalipun, yang paling penting kita istiqamah. Kita belajar sungguh-sungguh. Tak faham tanya. Tempat yang patut kita tanda, kita tanda. Nampak tak? Macam saya duduk di Jordan, dululah awal-awal tahun pertama, 5 hari seminggu fiqh, lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah. Hak saya sebut Abu Syuja', Yaqut, apa semua tu kan, kita orang baca setiap hari. Di samping pengajian yang lain lah. Ni di rumah Syekh. Tapi lepas tu Syekh sibuk, kita sibuk, jadi 3 kali seminggu. Sekurang-kurangnya benda tu bergerak lah. Bergerak. Dan khair insyaAllah. Kalau rajin carilah, orang kata hak syarah-syarah ni dalam bahasa Arab, dalam YouTube. Cuba cari, insyaAllah jumpa. Dunia hari ni mudah tuan-tuan. Kalau di Indonesia ni, kita ada beberapa orang Syekh Arab yang mengajar di Indonesia, yang mengajar mazhab Syafi'i. Yang seorang tu Najib ke apa nama? Labib Najib. Itu antara dia pakai kopiah, dia pakai songkok kan. Tu Syekh Salim. Ada seorang lagi tu bukan pakai juga ke? Dia orang mana? Yaman. Tapi dia mengajar di Indonesia kan. Dia ada banyak siri-siri yang dia dah mengajar kitab-kitab yang saya sebut tadi. Risalah Jami'ah ada, Muqaddimah Hadramiyah ada, Yaqut Nafis ada. Jadi pada waktu kita tidak ada guru, kita gunalah YouTube. Tapi kalau ada orang yang sanggup mengajar dan ada kemampuan di kalangan ustaz-ustaz UAE ataupun ustaz-ustaz yang berada di sekeliling UAE ni, kita kena panggil dan hadir dalam kelas yang, orang kata kelas yang live macam ni. Faham tak? Lepas tu baru kita mengaji melalui YouTube sebagai bahan tambahan. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kerana sudi mendengar. Saya minta maaf banyak salah silap. Kalau ada contoh-contoh saya yang tak masuk akal pada tuan-tuan, abaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sakit hati aku.